Tak tolong bagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa nashr 'alaina min khazani rahmatika. Lakukan untuk mentelaah kitab, mengaji kitab, mencari ilmu dan sebagainya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk memperbaiki amalan-amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah terima dengan kesungguhan kita tu. Dan juga kita kena ingat, apa saja yang kita lakukan dalam keadaan kita ni nak perbaiki agama kita, kita kena bubuh dalam hati kita ni, kita cari yang benar. Itu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, qulil haqq walau kana murrah. Katakanlah yang benar walaupun perkara itu pahit. Ya. Baik. Hari ni saya kena berhenti tepat-tepat masuk isyak sebab ada urusan lain yang tak boleh dielak. Jadi kita buat sekadarnya lah, kalau tak habis kita sambung. Dan sebelum kita baca kitab kita ni, saya telah diberi beberapa soalan. Ada 4-5 soalan sebenarnya. 4 soalan daripada kuliah yang lepas. Jadi saya rasa saya jawab dulu soalan ni. Ada setengah-setengah tu agak penting. Dan habis 4 soalan ni, kita akan tengok baca kitab kita seperti biasa. Soalan yang pertama. Soalan pertama ni merupakan ada video klip dihantar pada saya yang menceritakan tentang apakah bila ada kematian dan urusan si mati seperti menukar nama dan seumpamanya di atas dunia ni tak selesai, maka mayat dalam kubur tu terseksa. Dalam bahasa yang mudah, benda-benda yang tak selesai tu seperti yang pertamanya, yang penting sekali, harta pusaka lah. Lepas selesai harta pusaka, nama-nama dia, nama-nama si mati yang ada atas dokumen tu, kalau ikut video klip tu, perlu dihapuskan. Atas bil air ke, bil api ke, sampai tahap macam tu. Kalau tak buat benda-benda ni, mayat dalam kubur tu berada dalam kegelapan. Jadi soalan dia, betul ke tidak macam tu? Baik. Sebenarnya tidak ada dalil sampai tahap yang macam tu. Ya. Setakat yang saya mengaji, minta maaf lah, mungkin ilmu saya ni cetek. Setakat saya mengaji daripada budak sampai sekarang, tidak ada dalil yang menceritakan kalau misal kata sampai nama dalam bil air, bil api pun tak hapus, mayat dalam kubur berada dalam keadaan kegelapan. Tak ada dalil. Baik, penjelasan dia macam ni tuan-tuan. Nombor satu, kita kena faham baik-baik, Allah Subhanahu wa taala ni Maha Adil. Allah ni Maha Adil. Maka dengan sebab keadilan dia tu, dia memberi penjelasan kepada kita, sama ada melalui Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab-sebab untuk diberi pahala, sebab-sebab untuk diberi siksa. Allah ni Maha Adil. Dia bagi tahu dalam Quran, dalam hadis, sebab-sebab untuk kita dapat pahala, sebab-sebab untuk kita dapat siksa. Kesemua benda ini adalah semasa kita hidup. Sama ada pahala ataupun dosa, benda tu diberi kepada kita bila mana kita masih
masih hidup di atas dunia ni dan kita berkuasa melaksanakannya. Jadi maknanya kalau kita dah mati masih dikira dapat pahala, dapat dosa lagi, tak betul. Tak dijumpai dalil setakat ini akibat urusan-urusan orang lain atas dunia yang menanggung akibatnya ialah si mayat. Umpama dia bila kita mati, harta pusaka kita siapa yang sepatutnya mengendalikannya? Warislah. Dia kena pergi pejabat mahkamah syariah, dapatkan apa ni orang panggil pembahagian dia tu. Lepas selesai tu antaranya kena pergi pula ke pejabat tanah dan sebagainya. Urusan-urusan ni orang hidup ke orang mati? Orang hidup lah. Orang mati dah selesai dah. Jadi ni semua ni urusan orang hidup. Dia tak ada kena mengena dengan kita dah, ya. Baik. Cuma ada satu keadaan saja. Si mati masih lagi menanggung akibat perbuatan orang atas dunia. Satu saja keadaan. Di sudut maksiat lah, di segi pahalanya tuan-tuan dah sedia maklum kan. Anak yang soleh apa semua tu pahala mengalir. Lepas tu wakaf kita pun pahala mengalir. Yang tu saya tak payah sebut lah, tuan-tuan dah sedia maklum. Kita cakap ni tentang dosa, tentang benda-benda yang menyebabkan kita diseksa. Ada satu keadaan saja. Keadaan ini dijelaskan dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Muslim. Ya, daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, dan barang siapa yang memulakan satu pekerjaan yang jahat di dalam Islam, maka di atasnya dosa, dan dosa mereka yang beramal dengannya selepasnya tanpa dikurangkan daripada dosa mereka sedikit pun. Jadi hadis ni cerita kalau misal kata kita ni mengajar orang buat maksiat atas dunia, dalam keadaan itu saja kita ajar orang buat maksiat atas dunia, kita pun ahli maksiat, tak jauh lah kita kan. Seorang tu ahli maksiat, seorang tu kerja dia gangster, baik dan haram membantu kepada kemungkaran. Sesiapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka dia akan diberi ganjaran seperti mana orang yang mengamalkannya sehingga hari kiamat. Begitu juga sebaliknya, sesiapa yang memberi petunjuk kepada kemungkaran, dia ajar, jadi cikgu, maka dia akan mendapat balasan dosa seperti mana orang yang melakukannya hingga hari kiamat. Allahu Rabbi. Ada lagi huraian dia. Bagaimana pula Ustaz kalau misal kata orang tu bertaubat? Kena juga ke? Perkara ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dia kata, kecuali orang tu taubat dengan taubat nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Kalau dia tak sempat taubat, nyaya. Kalau seorang tu ketua gangster, banyak kan, dia ajar orang buat jahat, tu gangster ni, aktiviti gangster ni, dadah lagi, pelacur lagi, bunuh orang lagi, dia ajar orang. Lepas tu anak murid dia yang buat kerja tu dapat dosa, dia pun dapat juga. Okey, itu saja keadaannya. Selain daripada itu, kalau misal kata masalah orang atas dunia lambat selesai masalah harta pusaka, ataupun biar langsung dalam kubur, tak ada kena mengena, ya. Setakat ni saya tak jumpa dalil lagi lah, setakat duk mengaji ni, dalam kitab-kitab saya duk belik-belik tak ada, tak disebut. Jadi kalau misal kata ustaz yang cakap tu, kalau misal kata yang bertanya tu ada kat sini, apa ni makcik yang tanya tu ada kat sini, kalau ustaz tu kata macam tu, dia bertegas macam tu, minta dia bagi dalil lah. Ataupun kalau dia rasa apa ni, nakkan penjelasan, kontak saya pun tak apa. Setakat ni memang tak jumpa dalil yang macam tu. Satu. Soalan yang kedua, ada soalan tanya kepada saya tentang syarat untuk kita memulakan tayammum bagi orang yang bermukim. Syarat orang untuk bertayammum bagi orang yang bermukim.
Yang detail-detail ni nanti kita bincang masa bab tayamum nantilah. Panjanglah cerita dia. Saya semua jawab yang ditanya saja. Okey, berkenaan dengan apa ni nak cari air ni, ya, merujuk pada kitab, antaranya kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kata Dr. Wahbah, ulama berbeza-beza pendapat. Nak ceritanya jarak mana yang kita kena cari air. Kalau tak jumpa, barulah kena tayamum. Ulama berbeza-beza. Cumanya untuk kita guna hari ni, saya merujuk pada kitab Fiqhul Manhaji, ya, yang dikarang oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dan rakan-rakan dia. Dia menetapkan 2.5 kilometer. Cari dalam lingkungan 2.5 kilometer. Kalau tak ada, ini untuk orang bermukim, ya, maka bolehlah dia bertayamum. Orang sakit cerita lain, ini cerita berlaku kemarau tak ada air, ya. Fiqh Manhaji menetapkan 2.5 kilometer. Dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhu ada yang berkata sejauh mata memandang, ada juga. Jadi saya tak nak sebutlah banyak-banyak. Jadi kita, sementara waktu ni kita pegang 2.5 kilometer. Soalan yang ketiga, perlukah kita tukar wirid dan zikir dalam solat yang diamalkan ulama terdahulu? Baik, wirid dan zikir ni tuan-tuan, dia Rasulullah SAW sendiri, dia tidak tetap dengan satu wirid. Dia tidak tetap dengan satu wirid. Boleh jadi hari ni dia nak cepat, dia wirid ringkas. Mungkin satu keadaan dia ada masa dia wirid panjang sikit. Lepas tu yang dia guna pun ada masanya tetap, adanya masa berubah-ubah. Tuan-tuan boleh tengok sendiri, kalau nak tengok bentuk-bentuk wirid yang Nabi Muhammad SAW amal, boleh merujuk pada kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Banyak sekali bentuk-bentuk wirid yang ada di situ berdasar kepada hadis-hadis yang sahih. Baik, cumanya yang tok-tok guru kita duk amal dan diajar pula yang biasa dibacakan di surau-surau, itu merupakan daripada banyak-banyak tu yang dipilih, mungkin dilihat di sudut fadilat-fadilat yang terbaik. Macam saya sendiri, antara benda-benda yang saya tak tinggal lepas pada solat tu, istighfar 3 kali. Tu mustahak tu. Ini yang benda-benda yang mustahak, istighfar. Lepas tu la ilaha illallah tu 10 kali kalau maghrib dan subuh. Fadilat dia besar. Nanti sampai masa nanti kita bincang fadilat dia besar. Kemudian ayat kursi jangan tinggal juga. Sebab fadilat dia tu, hadis Nabi kata yang memisahkan di antara satu orang dengan syurga, orang yang baca benda ni hanyalah kematian. Maknanya seolah-olah bila dia mati masuk syurga. Tu besar ayat kursi. Jadi maksud saya, tuan-tuan boleh pilih sebenarnya wirid-wirid yang tuan-tuan rasa selesa. Kalau tuan-tuan rasa subuh kan nak pergi kerja cepat, boleh baca reka-reka. Lepas selebihnya sambung dalam kereta. Tak mutu, tak ada masalah. Benda tu fleksibel, benda sunat. Tapi kalau ada masa nak orang pencet, buatlah yang terbaik. Kan sampailah masuk waktu Isra'. Sebab pahala dia besar juga. Ini pun nanti kita bincang kemudian, ya. Jadi benda tu fleksibel tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan nak tengok antara panduan terbaiknya kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi tu. Boleh tengok dalam kitab tu. Soalan yang keempat, perlukah imam segera takbir solat tanpa baca doa selepas iqamah dan tanpa baca surah An-Nas? Baik. Tentang doa lepas iqamah. Doa tu sama yang kita baca doa selepas azan lah. Kan Allahumma rabbaha tu. Baik. Di sudut dalil yang ada tuan-tuan setakat ni yang saya tahu hanya dalil doa selepas azan. Ya. Doa selepas iqamah setakat yang saya tahu tak ada dalil. Cumanya ulama kita antaranya disebut
Kitab mana ni disebut ni? Kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Lepas tu disebut juga dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Kemudian disebut juga dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Ni semua kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata walaupun benda ni kita baca selepas daripada azan, bahkan disunatkan juga dibaca selepas daripada iqamah. Inilah pandangan ulama-ulama Syafi'i, termasuklah Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami dan Khatib Asy-Syarbini. Jadi mereka ni bila dia buat keluar macam tu, banyaklah huraian, banyaklah hujah dia tu, banyaklah kaedah-kaedah, dalil-dalil yang dibanding. Tuan-tuan kena ingat, yang kita baca ni ringkas-ringkas. Mereka sebelum dia keluar satu-satu hukum, dia punya research tu panjang, tuan-tuan. Panjang sangat. Jadi janganlah setengah-setengah kita, tak ada hadis tak nak amal, terpulanglah. Tapi saya nak bagi tahu, Imam Syafi'i sendiri setengah-setengah tu kita nampak seolah-olah tak ada dalil. Tapi setelah dibuat perbandingan, dia punya research dengan kaedah fiqh dan sebagainya, maka ada hukum. Contoh dia, lafaz niat sebelum solat. Memang tak ada dalil, tuan-tuan. Jadi Imam Syafi'i ni bila dia buat macam tu, dia buat kajian dah ni, terutamanya kepada orang-orang awam, orang-orang yang peringkat macam kita, yang kadang-kadang nak khusyuk pun susah. Jadi tujuan lafaz niat tu ialah untuk membantu supaya kita, yang pertama kata Imam Syafi'i, kita cari jalan untuk tarik dulu perhatian kepada solat. Jadi bila kita baca lafaz niat tu, tarikan pertama lah. Jadi bila kita Allahu Akbar tu jadi mudah. Baik. Jadi itu berkenaan dengan baca doa selepas iqamah. Ya. Jawapan dia, memang terdapat perbezaan pandangan di kalangan ulama. Ada yang kata sunat baca, ada yang kata tak sunat baca. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, ulama-ulama yang saya sebut tadi dalam kitab-kitab dia kata sunat baca. Lagi satu tentang membaca surah An-Nas. Ada ke tidak dalil ni? Dalil sebelum kita takbir Ratul Ihram tu baca surah An-Nas. Ada, tuan-tuan, sebenarnya dalil. Ada. Okey, hadis ini ialah nombor satu yang sebut sunat baca surah An-Nas ni Imam Al-Ghazali. Dalil dia berpegang kepada hadis, sekejap ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i daripada Uqbah bin Amir. Saya baca ringkas-ringkasnya sebab hadis ni panjang, saya ambil tebuk tengah-tengah. Ketika saya bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan di Naqab. Ini Uqbah bin Amir cerita, ya. Uqbah bin Amir cerita, dia kata ketika saya bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan di Naqab, tiba-tiba baginda berkata kepadaku, "Wahai Uqbah, tidakkah kamu menaiki kenderaan?" Uqbah berkata, "Aku khawatir jika penolakanku adalah termasuk maksiat." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan saya menaiki kenderaan beberapa saat. Kemudian baginda naik kembali. Maknanya dia tukar-tukarlah naik unta tu di antara Uqbah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Uqbah, mahukah kamu aku ajar dua surah yang lebih baik dari dua surah yang biasa dibaca oleh manusia?" Uqbah menjawab, "Ya, ya Rasulullah." Lalu baginda membacakan kepadaku, "Qul a'udzu birabbil falaq" dan "Qul a'udzu birabbin nas." Setelah itu iqamat dikumandangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ke hadapan untuk solat dan membaca kedua surah itu. Kemudian baginda melaluiku dan bersabda, "Bagaimana menurutmu wahai Uqbah? Bacalah kedua surah itu setiap kamu hendak tidur dan ketika kamu hendak melaksanakan solat." Jadi saya terpaksa cari hadis ni sebab ada pandangan-pandangan, cakap-cakap yang mengatakan bahawa tidak ada asal.
Ya. Cumanya saya tak sempat nak cek hadis ni dhaif ke sahih. Yang tu saya tak sempat. Cepat-cepat nak cari tadi. Baru jumpa, terus saya tak apalah tentang kedudukan hadis ni, insya-Allah minggu depan ataupun saya akan hantar mesej kepada pengelola ni kedudukan hadis itu sahih ataupun hasan ataupun dhaif. Tapi hadis tu ada. Katakanlah hadis ni dhaif sekalipun, hadis dhaif boleh diamal untuk tujuan fadilat. Jadi setakat itu saja 4 soalan yang diajukan kepada saya. Jelas ke? Ada yang kurang jelas? Saya buka 5 minit. Jelas ya? Baik. Sekarang kita masuk baca kitab kita seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Adab buang air. Halaman yang ke-6, perenggan yang ke-3. Barang siapa buang air, sama ada buang air besar atau kecil, di tempat yang tiada tandas, seperti tengah lapang, yakni padang atau dalam semak, haram menghadap kiblat dan membelakangkannya. Ini orang yang buang air. Ini orang yang berjalan dalam hutan ni, ya. Tak ada tandas di padang, ya. Haram menghadap kiblat atau membelakangnya. Atau ada dinding tapi jarak antaranya dengan dinding itu lebih dari 3 hasta. Mana dia dengan dinding itu jauh, lebih 3 hasta. Atau dekat tapi dinding itu rendah tak sampai 2/3 hasta. Ada dinding pun tak memadai untuk tutup bahagian yang mustahak. Maknanya dikira dia ni tak ada tandas. Bila tak ada tandas, haram menghadap kiblat atau membelakanginya. Mudah tak? Halaman yang ke-6, perenggan yang ke-4. Adapun kalau ada dinding tingginya lebih daripada 2/3 hasta dan kedudukannya dengan dinding tak lebih daripada 3 hasta, atau tempat yang memang disediakan untuk buang air, yakni tandas, tidaklah haram menghadap kiblat atau membelakangnya. Baik. Ini dalam hal dalam tandas, dalam bangunan, maka tidak menjadi haram menghadap atau membelakangkan kiblat. Yang pertama, buang air, syarah dia buang air di tempat bukan tandas, di tanah lapang. Saya terus kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala takbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Jika kamu mendatangi tempat buang air, yakni untuk buang air, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya waktu kencing ataupun berak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu dalil dia yang mengatakan haram menghadap kiblat. Baik. Yang buang air atau kecil dalam tandas yang boleh menghadap kiblat tadi atau belakangnya ada dalil juga. Dalil dia ni hadis riwayat jamaah. Riwayat jamaah ni maksudnya riwayat oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah yang 6 tu, ya. Ni daripada siapa ni? Saya tak tulis daripada siapa. Dua-dua tak tulis daripada siapa. Tak apalah, nanti saya cek balik. Raqitu yauman, aku menginap semalaman ala baitil Hafsah. Aku menginap semalam di rumah Hafsah. Fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi. Maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajatnya mustaqbilas Syam, menghadap kepada Syam. Mustadbira Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Jadi ada dalil juga hadis ni ada 6 orang yang meriwayatkan, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i dan Tirmizi. Ada 6 orang, ya. Nota dia, apabila tempat buang air ada sutrah atau tabir sebagai pelindung dari pandangan mata, maka tidak mengapa menghadap kiblat.
Tapi ada satu pandangan tuan-tuan, saya tak ingat. Tak salah saya Imam Abu Hanifah, tak salah. Imam Abu Hanifah dalam kiblat, dalam bangunan pun dia kata kena mengelak. Saya tak pasti dia haram atau makruh. Cuma Abu Hanifah dia kata dalam bangunan pun jangan menghadap kiblat. Cuma saya tak pasti jatuh pada hukum haram ataupun makruh. Maknanya kalau kita orang cermat dah ada peluang tak menghadap kiblat, kan kita tengah buat bangunan tak menghadap kiblat, saya rasa lebih sesuai lah untuk keluar daripada khilaf orang panggil. Tapi dalam masyarakat ini tak apa, ya. Halaman 6, perenggan yang kelima. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri. Saya baca ulang balik. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri sambil membaca dekat pintunya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung denganmu dari syaitan jantan dan syaitan betina. Kemudian sunat keluar daripadanya dengan kaki kanan dan membaca alhamdulillahilladzi athhaba 'annil adza wal 'afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang menghilangkan dariku sesuatu yang menyakiti dan menyihatkan aku. Itu doa keluar. Dan ditambah lagi dengan baca Allahumma tahhirul qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Wahai Tuhanku, sucikanlah hatiku dari nifaq, yakni sifat munafik, dan lindungkanlah kemaluanku daripada melakukan kejahatan. Baik, ini doa-doa yang biasa kita dah baca dah sebenarnya ni. Baik. Syarah dia. Oh, 10 minit lagi. Syarah dia, ya. Yang doa yang pertama tu, dalil dia yang pertama tu lah, ya. Dalil tu yang pertama tu hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW menyukai mendahulukan yang kanan pada memakai sandal dan menyisir rambut dan ketika bersuci dan dalam setiap perkara yang baik. Ini dalil kepada mendahului kaki kiri masuk tempat yang tak elok dan mendahului kaki kanan untuk mendahului. Jadi nak ceritanya masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Saya ulang balik. Rasulullah SAW menyukai mendahului yang kanan pada memakai sandal dan menyisir rambut dan ketika bersuci dan dalam setiap perkara-perkara yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Baik, yang kedua ni hanya dalil kepada doa yang kita baca atas tu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith kan. Okey, doa dalil kepada doa yang masuk tandas tu hadis sahih riwayat Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Jadi saya tak payah baca ya, kita nak laju sikit. Yang mana tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh baca dah ya. Kemudian doa keluar tandas. Doa keluar tandas ni yang alhamdulillahilladzi adzaba anni adza wal afani tu hadis riwayat Ibnu Majah daripada Anas bin Malik. Tinggal lagi hadis ni dari segi kedudukannya hadis dhaif sebenarnya tuan-tuan. Tapi tak apa, kita boleh amal. Dari segi fadilat boleh amal ya. Jadi hadis ni hadis dhaif. Ada satu lagi hadis yang sahih untuk kita baca keluar daripada tandas. Hadis ni muka surat 13 tu, hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana an-nabi SAW idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Sesungguhnya Nabi SAW apabila keluar daripada tandas, baginda berkata ghufranaka, aku mohon keampunanmu. Yang ni sahih. Okey, oleh sebab itu yang saya rujuk dalam kitab Minhajut Talibin karangan Imam An-Nawawi, dia gabung hadis yang dhaif tadi dengan hadis riwayat Tirmizi yang sahih. Jadilah
yang ditulis bawah ni, ini saya salin daripada kitab Minhajut Talibin yang ditulis Imam Nawawi, ditulis ghufranaka, maknanya aku mohon keampunanmu, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku sesuatu yang menyakiti dan menyihatkan aku. Baik, satu lagi doa yang ketiga tu tuan-tuan, puas saya cari tak jumpa hadis. Jadi daripada mana tu saya tak tahu. Cumanya doa ini juga disebut oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhu. Dia pun tak sebut dalil daripada mana. InsyaAllah kalau saya jumpa nanti kuliah akan datang, saya akan bagi tahu dalil daripada mana, ya. Tapi tuan-tuan tahu kan, doa ni tuan-tuan, kita bercakap doa yang luar daripada sembahyang, dia ada beberapa jenis. Doa yang paling atas sekali, doa yang paling baik sekali, doa daripada Al-Quran lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa daripada Al-Quran. Doa yang kedua terbaik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ketiga terbaik, doa-doa yang dikarang oleh ulama-ulama. Okey. Lepas tu pula seterusnya doa-doa yang kita karang sendiri boleh juga. Jadi jangan hanya terikat bila dengar hadis dhaif terus reject. Tapi kalau kita nak yang betul-betul ini daripada Quran dah, keduanya daripada hadis. Jadi itu bentuk doa dia. Jadi janganlah pula orang duk amal doa-doa daripada hadis dhaif yang maksudnya tu baik-baik, terus kita kata tak baik ataupun bid'ah, tak betul, ya. Tak betul. Nanti kita akan jumpa nanti bila sampai masa banyak doa-doa juga bersumber daripada hadis dhaif yang dibaca oleh para alim ulama, yang diguna oleh alim ulama. Seterusnya halaman 6, perenggan yang ke-6. Ni mungkin kita tak sempat habis, saya baca setakat yang kita boleh baca, ya. Ada 4 line lagi. Masih dalam tajuk besar adab buang air. Halaman 6, perenggan 6. Kata pengarang kitab kita ni, jangan memandang kemaluannya dan jangan memandang kepada najis yang keluar itu. Yang eloknya buang air kecil, jangan berdiri. Tadi yang pertama dia kata jangan pandang kemaluan, jangan pandang najis. Lepas tu dia sebut lagi, yang eloknya buang air kecil, jangan berdiri. Yang elok, ya. Nabi SAW untuk menunjukkan harus sahaja. Kata pengarang kitab ni, ada hadis yang menunjukkan Nabi kencing sambil berdiri. Dia kata yang Nabi buat macam tu untuk menunjukkan keharusan saja. Benda-benda tu tidaklah haram. Dalam braket ni, pada pendapat saya ada 2 pendapat. Seseorang itu uzur mencangkung atau tak habis keluar air kencing, lebih elok kencing berdiri. Ini maknanya yang ada masalah lah. Ada masalah. Seperti dia tak boleh nak mencangkung, tua-tua sakit lutut umpama dia. Tapi kalau kita ada tandas duduk, dah tak ada masalah kan. Maknanya dah ada ni lah. Kalau peringkat dulu-dulu, zaman 20 tahun, 30 tahun dulu kan, jarang kita jumpa tandas duduk kan. Sekarang dah ada, lainlah cerita. Ataupun tak habis keluar air kencing ni jenis dedas. Ada juga jenis dedas, ada sebab-sebab tertentu yang mana kalau sambil duduk dia tak boleh lah untuk selesaikan masalah itu. Okey. Seterusnya, halaman yang ke-6, perenggan yang ke-7. Jangan masuk tandas tanpa kasut, tanpa berkasut. Sekiranya buang air di tempat yang bukan tandas, sama ada airnya sedikit ataupun banyak, kecuali banyaknya air seperti sungai dan laut. Tidaklah makruh demikian juga pada air yang berarus. Perenggan yang ke-6 ni sebagai perenggan yang ke-7 ni sebagai tambahan, dia kata kena pakai kasut, jangan masuk kaki ayam. Betul lah. Nak pula tandas awam, boleh penyakit kan. Setengah-setengah tu orang yang tak cermat, ada najis, kita tak pakai kasut, yang jenis ada cacing, kena.
Lepas tu pula dia kata kalau tempat bukan tandas, dalam hutan ke apa ke, jangan buang pada air yang tenang seperti perigi atau parit yang tak berarus. Ni kembali kepada apa ni, huraian-huraian yang lepas. Kalau di padang pasir tu, kalau tempat-tempat air yang tenang tu, kadang-kadang orang guna untuk minum. Nak kita pula kencing situ, tak betul lah cara macam tu. Kita tak tahu kan, nak padang pasir sama ada air sikit ataupun banyak, kecuali air kecil atau besar di bawah pokok buah-buahan, sekalipun ketika tiada berbuah. Ni sebut bawah pokok-pokok buah-buahan pun jangan buang air di tepi-tepi jalan, di tempat orang berteduh, dan di tempat-tempat orang berbual dari hal yang tidak maksiat. Haram buang air atas kubur. Jadi saya rasa setakat ni memadai dah dulu kan. Jadi huraian dia ni, bila saya buat huraian ni, ada saya pilih-pilih je dalil tu. Kalau nak letak dalil belakang dah jadi banyak lah pula kan. Yang penting saya letak. InsyaAllah kita akan baca dalil-dalil kepada adab-adab yang buang air ni pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Saya rasa ya. Boleh. Payahlah tu. Payah tu maknanya tak tahu kiblat, kita pakai handphone. Handphone ada apa ni aplikasi kiblat. Ataupun pakai kompas ya. Kalau tak tahu lain lah. Kalau memang tak tahu lain. Hukum tak tahu ni apa-apa pun dimaafkan dalam syarak. Ya? Ada lagi soalan? Minta maaf ya kalau tak sempat nak buat apa ni soal jawab. Kalau ada soalan, tuan-tuan tulis saja, hantar kepada ni tuan pengelola tu. Saya akan jawab, sama ada saya jawab apa ni pakai WhatsApp ke ataupun kuliah akan datang saya akan jawab. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca ni mendapat sedikit sebanyak panduan untuk jadi lebih baik, dan saya tahu tuan-tuan semua dah belajar dah semua ni. Kita cuma ulang kaji saja, ya, ulang kaji. Jadi mudah-mudahan sikit lagi tuan-tuan nak mengajar orang lain pun mudah insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.